Demi Allah, aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong ni. Aku mahu memastikan betulkah ia Dajjal yang telah diberitahukan kemunculannya oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dia nak pi bagi tahu kata Dajjal ni hang ni pembohong apa semua dan sebagainya. Maka oleh sahabat-sahabatnya ia dinasihati supaya jangan pergi menemuinya. Mereka bukan bimbang bahawa dia akan dibunuh oleh Dajjal kerana ia memang sanggup mati syahid, tetapi mereka bimbang ia akan terperangkap dengan godaannya. Namun lelaki ni tetap mau keluar. Bila dia keluar, dia sampai kat kawasan Dajjal, tak tentera-tentera tadi dengan pengawal-pengawal. Dia pun sampai di tempat kawasan pengawal. Mereka bertanya kepadanya, "Hang nak pergi mana?" Pengawal Dajjal tanya, "Hang nak pergi mana?" Laki tu jawab, "Aku nak jumpa pembohong ni." Oi, yang telah merosakkan keimanan umat Nabi SAW. Berani pemuda ni. Pengawal-pengawal Dajjal bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak percaya bahawa dia adalah Tuhan kita? Hang seorang tak beriman dengan Tuhan kita ni? Hang seorang je yang tak beriman dengan Tuhan kita?" Tentera-tentera ni jawab. Panggilan ketika tu, saya ulang sekali lagi, kesemua orang memanggil Dajjal ketika itu dengan panggilan Tuhan. Ingat kan, dengan panggilan Tuhan. Wal'iyadzubillah. Jadi pemuda tadi jawab, "Tuhan kami adalah Allah." Lalu para pengawal berkata, "Bunuh dia ni." Sebahagian tentera lain kata, "Bukankah Tuhan kita, iaitu Dajjal, melarang kita membunuh seseorang tanpa pengetahuannya?" Jangan. Hak lain larang. Hak lain kata, "Ni Tuhan kita pesan dah." Tuhan lah, memang panggil Tuhan terus. Sama macam panggilan pada zaman Fir'aun laknatullah. Fir'aun ni semua panggil kat dia Tuhan, semua, dan dia memang mengaku dia Tuhan. Anak perempuan dia pun panggil kat dia Tuhan juga, ayah Tuhan. Fir'aun no? Kerajaan Fir'aun kuno ni. Sebab tu dia ada kaitan dengan Freemason, Illuminati hari ni. Dia ada kaitan. Ni nampak tak, Fir'aun dulu kan mengaku Tuhan. Freemason, Illuminati ni juga diasaskan oleh mereka yang ada pahaman ni lah. Kemudian akhirnya mereka tidak jadi membunuhnya. Mereka membawa pergi ke Dajjal. Tuan-tuan semua tahu, bila buat main depan Dajjal, pertama sekali Dajjal kata, "Tidakkah kamu mau mengaku bahawa aku ni Tuhan kamu?" Dia kata, "Tak." Perenggan bawah. Laki-laki mukmin ni kata, "Wahai sekalian manusia." Siapa? Manusia mana tuan-tuan? Tentera Dajjal banyak tu lah. "Wahai sekalian manusia, inilah dia Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia duk peringat, "Kembalilah kalian kepada Allah." Dajjal pun marah. Kemudian Dajjal kata, "Kita bunuh dia." Lalu Dajjal kata, "Engkau mesti taat kepada aku, kalau tidak aku bunuh." Sekali lagi pemuda beriman ni dia ulang ayat tadi juga sebagainya. Kemudian Dajjal pun bunuh dia, seperti yang saya pernah sebut kepada tuan-tuan. Dibelah badan budak tadi. Apa senjata dia pakai? Wallahu a'lam. Nabi sebut 1400 tahun yang lalu Dajjal pun membelah badannya. Lalu terpelantinglah badan sebelah kanannya itu sejauh balingan tombak ataupun sejauh panahan anak panah. Bukan 5 meter lah. Tuan-tuan, baling tombak pergi berapa jauh? Nabi sebutlah hadis, ramyatal gharaq. Ramyatal gharaq, ulama hadis kata sama ada balingan tombak ataupun panahan anak panah. Jauh lah. Panah memang jauh lah, 100 meter boleh pergi. Tombak kita kata apa? 50. Orang Melayu 20 ya pergi. 50 meter. Senjata apa dia guna tuan?
Zaman Rasulullah Nabi tak sebut. Nabi kata senjata ni bila Dajjal buat keluar, dia buat macam tu, terbelah. Hak kanan pi 50 meter, hak badan kiri laki-laki beriman tadi pi 50 meter, lalu Dajjal pun berjalan di tengah-tengah dengan penuh bongkak. Senjata dia paling canggih. Dia tak berkecai. Kalau berkecai Nabi sebut berkecai. Kalau berkecai Nabi sebut berkecai. Terbelah senjata. Pedang mana pernah tengok tuan? Kalau tembak berkecai, yang tu kita pernah tengok. Tak corong apa nama ni, meriam tu, pom, berkecai, hancur. Tetapi senjata hak Nabi sebut ni lain. Dia belah terpelanting. Zaman lalu ni tak ada senjata tu. Kalau pedang tajam pun belah, dia terbalik macam tu. Semiter belah ni, semiter belah ni. Nampak senjata. Maksudnya senjata tu tak Dajjal guna. Kemudian Dajjal pun lalu. Bila lalu, Dajjal tanya, kalau aku boleh hidupkan dia balik macam mana? Tanya kat ni, bukan kat tuan lah, tentera. Tanya kat tentera kan. Tanya kat tentera dia kata kalau hang boleh buat, hang memang Tuhan yang hebat lah. Dia kata kum yang tuan. Tali pinggang kuning pun tak guna, merah pun tak guna, hitam pun tak guna. Qum je. Jampi dia, satu kataan dia. Qum. Nabi kata, hak kanan, hak kiri mai bercantum. Pemuda tadi hidup balik dan boleh bercakap. Tuan-tuan nak cari mana sihir macam tu? Dia bercakap, Dajjal tanya, hang tengok tak tadi aku bunuh hang? Hang nak mengaku ke tak aku ni Tuhan? Pemuda tadi dengan lantang yang seperti tadi juga. Ni hebat lah. Dia kata hang lah pembohong besar, hak Nabi bagi tahu selama ni. Hang Dajjal. Dia budak tu ajak semua beriman kepada Allah, jangan percaya pembohong besar ni. Dajjal jadi panas ni. Dia pun pi kat budak tu, kata Rasulullah, dia baringkan budak tadi, aku sembelih hang hidup-hidup. Macam geng IS buat. Saya baru sedang dalam grup WhatsApp tu, mereka buang dah saya kat grup IS Malaysia tu. Ada grup IS Malaysia, mereka anggap mereka betul, memang mereka dalam tu. Mungkin mereka main ceramah kot malam tu. Di sini saya sebut ada IS petang ni. Saya sebut tang ni kot. Saya cek 2-3 hari lepas, tak ada dah, nama saya tak ada dalam grup tu. Saya duduk tengok grup tu, saya duduk perhati mereka sembang apa. Dah panjanglah cerita AS ni. Kebatilan dia tu panjang cerita dia, cerita kebatilan dia tu. Jadi dia sembelih hidup-hidup. Kata Rasulullah, Allah menukarkan leher pemuda itu keseluruhannya menjadi tembaga. Tak boleh. Dalam satu lagi riwayat, Allah menukarkan keseluruhan kulit pemuda itu menjadi tembaga. Karamah dia Tuhan tukar. Dajjal hirih tak boleh. Hirih tak boleh. Budak tu tepih dia. Budak tu kata, bermula daripada saat hari ni hang tak boleh bunuh siapa dah. Elok berapa ramai dah dia bunuh. Pi Madinah tu kira last dah tu. Budak tu kata, bermula pada hari ni Rasulullah yang sebut, pemuda beriman itu akan sebut kepada Dajjal, bermula daripada saat ini kamu tidak akan boleh bunuh orang lain lagi selepas aku. Tak boleh bunuh. Dajjal pun rentak tangan dia, lempak masuk dalam api. Api apa Dajjal bawa? Wallahu alam. Lempak masuk dalam api. Nabi kata jangan takut. Api itu ialah air yang sejuk. Kalau Dajjal suruh buat pilihan, terjun dalam api itu, kata Nabi. Api itu mata kita pun tengok api. Bila terjun, Nabi kata dalamnya ialah air yang sejuk, jangan takut. Ni Dajjal pun ambil dia, tolak dalam api. Hak pengikut nangai-nangai ni apa? Pada muka daripada ingat api lah. Budak tu masuk dalam air yang sejuk. Kemudian habis walhamdulillahirabbil alamin. Nanti dia akan masuk tajuk Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tenteranya di Baitul Maqdis. Maksudnya sezaman Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa. Seronok hidup dengan Nabi Isa, seronok hidup dengan Imam Mahdi. Lepaskah ujian kita dengan Dajjal? Yang tu yang tak seronok tu. Jadi nanti kita akan tengok apa dia akan buat
adakah Imam Mahdi menentang Dajjal dan sebagainya, berperang, dan apakah yang akan berlaku setelah itu, semuanya dalam kuliah yang akan datang insya-Allah taala. Sekadar itu dulu. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa li sairil muslimin wal muslimat. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta